Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibdul ajlah bihi wa tawbihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam imam hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa ila ruhil Amir Salim bin Abdullah bin Mubarak Syatiri wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah wa man amara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abada Allah fihi inna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Wabil khusus Tuan Nazir EJK Masjid At-Taqwa dan juga Tuan Imam, Tuan Bilal dan para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, insya-Allah pada kesempatan kali ini kita teruskan kembali pengajian kitab Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat Imam Ghazali. Sebelum ini sudah kita kongsikan mengenai tentang hakikat hidup, cinta dan amal. Nasihat yang keenam yang sudah kita kongsikan, mungkin sedikit kita ulang. Nasihat Imam Ghazali kepada kita semua, berkhusus kepada anak muridnya. Beliau berkata, hiduplah engkau sesuka-suka hatimu, kerana engkau pasti akan mati. Suruh berfikir kita ni, hiduplah suka hati, tapi ingat pasti akan mati. Bila dah mati, nanti akan Allah SWT membuat perhitungan, meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang Allah bagi kepada kita, atas kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana apa? Kerana kehidupan, usia dan umur merupakan modal yang Allah bagi kepada hamba-hambanya. Sesiapa yang berniaga berjaya dalam perniagaannya, dengan umurnya, dengan usianya yang Allah kurniakan, maka dia Allah akan bagi gaji besar. Maksudnya gaji memberi, Allah akan kurniakan dia balasan yang besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Imam Ghazali sila nak cinta apa saja cinta, tapi kena bijak dalam mencintai. Cintailah sesuatu yang kekal abadi, yang akan selalu menemani kita di dunia dan di akhirat, iaitu cinta kepada amalan baik, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Ini merupakan nasihat yang keenam daripada kitab Ayyuhal Walad. InsyaAllah kita teruskan dengan nasihat yang ketujuh. Nasihat ketujuh ini mengenai tentang dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Kenapa? Kerana fardu ain ini adalah ilmu yang sehari-hari kita akan laksanakan. Kita memerlukan ilmu tersebut. Seperti ilmu tentang wuduk, ilmu mengenai
Wuduk, rukun-rukun wuduk, syarat-syarat wuduk, perkara-perkara yang membatalkan wuduk kena tahu. Ada sebagian orang dia fikir wuduk dia tak batal. Apa yang dia buat? Dia sentuh isterinya, dia cium isterinya. Ustaz, cium isteri tak batal kan Ustaz? Imam Syafi'i mazhab kita batal. Ada kawan saya cakap tak batal Ustaz. Ikut kawan, patutnya belajar. Fardu ain ramai yang lalai. Ada pula yang mengatakan perkara yang batalkan wuduk dia keluar angin. Kalau tak ada suara, tak ada bau, tak batal. Kalau ada suara sebab orang tahu, ente batal. Atau ada bau, ente batal. Kalau tak ada suara, tak ada bau, tak batal. Ini sedih kita kalau mendengar soalan seperti ini. Dan ini banyaknya berlaku kepada remaja-remaja kita. Jadi serba salah kita buat kuliah maghrib, kuliah subuh atau kuliah zuhur ke, atau asar, itu yang hadir dah berumur. Remaja ni tak hadir. Padahal kita kononnya nak bagi tahu kepada mereka. Maka di sini bukan setakat tugas penceramah saja sebetulnya. Tapi paling penting, yang paling bertugas adalah kepada anak tadi adalah orang tua. Yang kedua, cikgu-cikgu dia. Cikgu di sekolah-sekolah dia. Kalau nak tunggu dia dengar ceramah di masjid, memang tak akan pernah dengar dia ceramah di masjid. 1-2 saja yang boleh dengar di masjid. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau saya makan, saya batal wuduknya. Mazhab mana yang makan boleh batal wuduk ini? Tak ada. Macam tu juga solat, ini fardu ain. Sebetulnya kita belajar fardu ain tak memerlukan waktu yang lama. Sebab kenapa? Sebab kita belajar sekejap, praktik hari-hari. Jadi kalau selalunya ilmu kalau kita gunakan setiap harinya, itu akan lekat, mendarah daging, akan ingat selalu. Janji start daripada ibadah pertama tu dia dah didasari dengan ilmu. Ada juga tentang solat yang selalu ditanyakan, Ustaz betul ke kalau orang solat ni baca Fatihah dia kena kuat suaranya? Istilahnya kena baca dengan mulut, dengan lisan, kena ucapkan. Maknanya dia tak tahu bahawasanya di solat ni termasuk bahagian-bahagian rukun solat kan ada 4. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun maknawi. Rukun maknawi apa rukun maknawi? Rukun maknawi adalah rukun yang tertib. Dimula daripada takbir, kemudian baca Fatihah, berdiri bagi orang yang mampu, rukuk, iktidal, seterusnya sampai salam. Kena berurutan. Itu rukun maknawi. Kenapa maknawi? Maknawi ini sesuatu yang abstrak, tak nampak. Tapi kena berurutan. Dan juga ada rukun qalbi. Maksudnya rukun qalbi, rukun ini wajib dilaksanakan, dibuat oleh hati. Yaitu ni niat. Ada orang niat saja dengan mulutnya. Untuk orang awam dikira sah oleh Imam Ghazali sekiranya dia terus dalam hatinya ketika takbir juga menghadirkan niatnya. Tapi yang muktamad ya, al-ibrah ma fi qalbi, yakni yang dianggap dalam syarak adalah yang dalam hati. Bila setakat mulut saja usolli fardhul maghribi tapi hati tak ada niat, maka tak dikira niat. Kan saya niat Ustaz dengan mulut. Niat tempatnya di hati. Kalau niat dengan mulut maknanya niat bukan dengan tempatnya, tak sesuai, tak ngam, tak sah. Kan rukun-rukun solat ni ramai yang tak tahu ni. Yang remaja-remaja kita. Lebih-lebih rukun qauli. Rukun qauli apa? Rukun qauli rukun yang perlu diucapkan, dilafazkan. Seperti apa? Seperti takbir. Allahu Akbar. Bukan setakat imam saja yang kena kuatkan suara. Kita makmum juga kena kuatkan suara. Paling kurang suara kita didengar oleh telinga kita sendiri. Ini adalah ilmu fardu ain. Ada senyap-senyap je. Allah. Ya, bukan tak dengar langsung, angkat tangan je. Dia fikir yang rukun tu angkat tangan. Padahal angkat tangan tu hukumnya sunnah. Bila ada orang takbir tak angkat tangan pun sah solatnya. Yang tak sah bila awak tak cakap Allahu Akbar. Dan kalimat Allahu Akbar ini termasuk rukun qauli, rukun yang kena lafazkan dengan lisan. Kalau tak lafazkan dia tak sah.
Itu rukun qauli yang pertama, takbir. Yang kedua, Fatihah. Ini banyak berlaku. Ramai remaja tak tahu. Baca Fatihah diam je. Mungkin dia malu sebab Fatihahnya mungkin makhrajnya kurang betul, atau dia takut ditegur oleh sebelahnya. Padahal kita baca Fatihah kena kuatkan suara, paling kurang didengar oleh telinga kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tak dibaca dalam hati. Kononnya khusyuk. Bukan khusyuk, ini ibadah tanpa ilmu. Saya kalau baca dengan lisan Ustaz Fatihah ini, hati saya pergi mana-mana. Jadi saya baca dengan hati. Pandai-pandai dia nak khusyuk macam. Nabi mengajarkan baca Fatihah dengan lisan, dengan mulut, dengan lafaz yang boleh didengar oleh telinga, awak pula. Nanti lepas Fatihah nak pergi mana hatinya? Jangan harap khusyuk kalau sudah tidak sah. Solat yang sah yang memerlukan khusyuk, bukan khusyuk yang menentukan sahnya solat. Ya, mazhab kita kan khusyuk bukan syarat. Mazhab kita khusyuk bukan syarat. Berbeza dengan Al-Imam Ghazali atau para ulama sebahagian mutasawwif, orang-orang yang tasawuf, dia mengatakan solat yang tak khusyuk tak diterima. Tapi untuk jumhurul ulama seperti Al-Imam Nawawi dan sebagian imam yang penting ente tahu, ente ketika takbir, ente hadir ketika solat dan ketika salam, itu saja sudah. Sebab kalau nak khusyuk daripada awal sampai akhir tu susah. Walaupun kita kena usaha khusyuk daripada awal sampai akhir. Alhasil fardu ain memang wajib diajarkan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Baca Fatihah suruh kuat, rukun qauli, termasuklah at-tahiyatul tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal tak buat pun tak apa, sunnah hukumnya. Tapi bila ditinggal nanti sujud sahwi. Adapun tasyahud akhir wajib, termasuk rukun qauli. Wajib dibaca, dilafazkan dengan mulut. Yang terakhir rukun qauli, yang keempat adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salam satu kali saja yang wajib, yang dua kali hukumnya sunnah. Pertanyaan bukan satu dua orang, yang ramai remaja-remaja ni. Yang kalau maghrib dia ada di kedai lepak, kemudian dia nak berjinak-jinak dengan surau, berjumpa kita, tanya dengan kita. Ya alhamdulillah dia balik ke pangkal jalan, jadi bagi tahu macam mana kawan-kawan dia yang lain tadi. Kawan dia yang lain. Maghrib saja bukan pergi surau, bukan pergi balik rumah. Pergi mana? Pergi kedai dia lepak semua. Lepas azan maghrib agak gelap sikit, ambil order lagi. Hantar order kan, ada dah ramai sekarang. Mudah-mudahan mereka dibuka hatinya oleh Allah SWT melaksanakan solat lima waktunya. Alhasil Imam Ghazali menasihatkan, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan waktu untuk ilmu perbahasan? Ilmu suka membahas benda ni. Ilmu membahas tentang, contohnya ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu nahwu ke, ilmu mantik ke, ilmu tauhid. Padahal solat tak betul lagi. Ilmu tauhid penting, tapi kalau terlalu dalam, ya susah juga nanti tauhid. Yang penting kita tauhid, kita tahu dalil kewujudan Allah, kita tahu perkara-perkara wajib yang pada Allah, perkara mustahil bagi Allah, pada nabinya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah cukup sebagai untuk tauhid. Adapun yang terperinci, yang diperinci sampai mendetail, lala sekali orang ni tak faham. Sebab ilmu tauhid ni bila kita betul-betul dalami, kita kena ikut selalu kelas tadi. Jadi kalau ada belajar tauhid, kelas ni ada 30 pertemuan. Pertemuan pertama kita ikut, 2, 3, 5 sampai 5 kita ikut, 6, 7 tak ikut, 8 nak ikut. Sudah tak sambung sudah. Tak boleh masuk, tak ada connection sudah. Tak ada connection tauhid. Kata Imam Ghazali, tauhid ilmu yang dasar-dasar saja, yang asas-asas. Dan ilmu khilaf atau perbahasan khilafiyah, ini termasuk ilmu-ilmu fardu kifayah. Kalau dah ada ulama-ulama yang tahu tentang khilaf, mazhab Syafi'i mengatakan seperti ini, wudu menyentuh perempuan, syahwat tak syahwat,
dengan tanpa penghalang batal wuduknya. Lain dengan Maliki, kena ada syahwat. Lain dengan Hanafi, dia kena ada kesengajaan. Bila disentuh tak batal. Khilaf seperti ini adalah hukumnya fardu kifayah saja. Kita yang wajib mazhab kita mazhab Syafi'i. Dan ilmu tib, yakni ilmu perubatan, dan ilmu yang berkenaan dengan himpunan syair Arab, dan ilmu peredaran bintang, ilmu falak. Ilmu falak penting, tapi tak semuanya. Bukan satu kampung kena belajar ilmu falak semua, perubatan semua. Dia susah nanti. Lala sekali fardu ain dia tak lepas. Cara mandi pun tak lepas. Cara mandi wajib dia tak tahu, nak solat tak tahu, nak wuduk tak tahu. Kadang orang-orang tertipu kan. Oh, mantik ni awak kalau cakap boleh dibalak-balik. Ilmu mantik, ilmu logik ni, ilmu logika, ilmu mantik ni. Ilmu mantik memang penting, tapi bukan semua orang wajib mempelajarinya. Kalau kita dah cantik dia punya fardu ain, solatnya, kita nak solat kena belajar ilmu solat. Nak wuduk, ilmu wuduk. Nak umrah, belajar umrah. Nak haji, belajar haji. Nak zakat, belajar zakat. Berapa nisab zakat, kepada siapa zakat diberikan, berapa yang wajib dikeluarkan, kena belajar semuanya. Sebab kalau main-main keluar saja, lala sekali belum wajib zakat, dah wajib zakat. Beberapa minggu lepas ada soalan, suami saya Ustaz ada duit 15,000. 15,000 yang dia simpan di KWSP. Lepas tu berapa zakatnya Ustaz 15,000 ni belum sampai nisab sebetulnya. Nisab zakat adalah harga emas 84 gram. Maknanya apa? Maknanya harga emas semasa, mungkin sekarang emas wallahualam berapa harga dia, katakan 250 1 gramnya, itu dikali dengan 84. 250 ringgit dikali 84 menyamai berapa? 21,400 perkiraan macam itulah. Jadi nisab untuk harta yang disimpan adalah bila mencecah 21,400. Kurang daripada itu tak wajib zakat. Macam itu juga perhiasan kita, perhiasan orang rumah kita yang bila sentiasa dipakai. Isteri saya ada gelang Ustaz, 1/2 kilo gelang dia, 2. Lepas tu rantai dia 1/2 kilo, itu dah 1 kilo. Tapi bukan 1,5 kilo terus, tak, ada beberapa gelang kan, 4 gelang, ini contohnya. Dan perhiasan yang sekiranya dipakai hari-hari dan tak berlebihan dalam bilangannya, 1/2 kilo mungkin terlalu berat ya. Bongkok orang pakai pakai rantai 1/2 kilo ni, lama-lama bongkok leher dia, asyik merunduk je nanti, terlalu berat dia macam tu. Istilahnya perhiasan emas, perak, barang kemas ni, itu tak wajib zakat. Tak wajib zakat bila memang normal beratnya. Kalau 1/2 kilo mungkin terlalu berat. Mungkin kalau dikompare semua, digabung semua, emas, gelang, anting dia, rantai dia, ditimbang semua 1/2 kilo, mungkin masih normal kalau 1/2 kilo secara keseluruhan. Tapi kalau gelang saja 1/2 kilo ni, gelang kanan 1/2 kilo, gelang kiri 1/2 kilo, rantai 1 kilo, ini dah berlebihan sudah. Kalau berlebihan maknanya wajib zakat. Adapun emas yang kita simpan, kan ramai yang suka simpan emas. Bila memang mencapai 84 gram, dia wajib zakat nantinya. Tapi wajib berlalu 1 tahun. Bukan kita beli 100 gram terus zakat. Bukan. Kita beli hari ini, hari Selasa, hari Selasa 6 September 6 September. Kemudian bila zakat wajibnya tahun hadapan juga 6 September, atau ikut kalender Islam ikut kalender Islam 1 tahun baru dia wajib zakat. Kadang orang lepas tapi dia sibuk dengan syair Arab, konnya jadi penyair. Kenapa nak jadi penyair? Solat tak betul. Awak bukan disuruh bersyair nanti oleh malaikat mungkar nakir. Tanya solatnya dulu. Solat tu betulkan dulu, ibadah wajib tu betulkan
betulkan dulu. Syair ni kemudian. Dan ilmu yang berkenaan dengan kaidah bahasa Arab selain daripadanya menyia-nyiakan umur dan menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar. Allah memang mewajibkan kita mencari ilmu, tapi maksudnya adalah ilmu yang memang senantiasa kita perlukan hari-harinya untuk kesahan ibadah kita. Dan ilmu yang wajib dicari adalah ilmu manfaat. Apa ilmu manfaat tu? Sebagian ulama berkata al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Orang yang ada ilmu ada cahaya. Maknanya boleh nampak dia, boleh tahu. Sebab kita sebetulnya kita nampak ni ada kipas, ada tulisan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, boleh baca. Ini bukan setakat boleh nampaknya, bukan setakat pandangan, tapi kerana ada cahaya. Kita mata kita sihat, kan? Mata kita sihat, tapi cahaya gelap kat masjid ni, kita tak nampak apa-apa. Orang hidup pun macam tu juga. Orang hidup di dunia ni kalau tak ada ilmu, dia langgar dah. Tiang dia langgar, haram, syubhat dia bantai semua. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Macam mana dia nak ibadah? Dengan ilmu baru betul ibadahnya. Macam mana dia nak niaga? Adakah ini haram, adakah ini boleh atau tak sah? Dengan ilmu. Ilmu ini yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ilmu yang kita perlukan untuk ibadah kita dan kehidupan kita. Al-ilmu khasyah dikatakan. Ilmu juga rasa gerun dan takut kepada Allah. Orang yang ada ilmu tapi tak takut, ya maknanya dia tak ada ilmu yang manfaat. Oleh Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah adalah yang namanya ulama. Yang namanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ulama itu adalah orang alim yang takut kepada Allah. Ada orang alim Ustaz, tapi suka menipu dia. Bukan ulama dia. Itu ngelama kata orang Jawa. Ngelama ini kurang ajar. Ya. Jadi yang wajib dicari adalah ilmu manfaat. Ilmu yang membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah, ilmu yang menghantarkan kita ke jannah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil, Imam Ghazali berkata, sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihissalam ada disebutkan. Imam Ghazali ini memang orangnya suka membaca. Bukan setakat Al-Quran, tafsir, hadis, dia semua baca. Beratus ribu hadis yang dihafalkan, Al-Quran, tafsir apa semua, sampai Injil pun dia baca. Tapi Injil yang dia baca, Injil yang di masanya, bukan Injil yang sekarang. Sebab kenapa? Injil kan setiap tahunnya, bila nampak tak sesuai, dia akan edit. Dia akan tukar. Oh, ayat ni kurang sesuai untuk zaman sekarang, ditukar. Injil kita wajib beriman. Injil adalah salah satu kitab samawi, yakni kitab langit, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita wajib beriman Injil, tapi masalahnya bukan Injil yang sekarang, tapi Injil yang dahulu. Imam Ghazali pernah berkata, beliau pernah membaca dalam kitab Injil yang mana Nabi Isa mengatakan mulai seorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya, tentang kematian ini. Di Injil ini sebut tentang kematian. Mulai seorang mayat itu diletakkan di atas kerandanya. Keranda ini kendaraan kita semua ni akan datang. Mudah-mudahan umur panjang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, banyak buat taat lagi kepada Allah untuk bekalan kita. Kalau saya tak nak rasa keranda, sekarang tak nak, nanti naik juga nanti. Tapi keranda ni ajaib, dia tak ada tayar, dia boleh jalan sampai ke akhirat gitu. Dia jalan sendiri, diangkat. Insya-Allah. Di atas kerandanya, yakni seorang mayat diletakkan di atas kerandanya sampai ia diletakkan di dalam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Nabi Isa nak bagi tahu sesungguhnya mayit tu ketika dia digotong kan, dibawa oleh orang-orang yang mayit tu dalam keranda, dibawa ke kubur. Antara rumah dan kubur tu
jarak daripada rumah ke kubur, dia telah ditanya oleh Allah 40 soalan. Bukan mayitnya yang ditanya, tapi rohnya. Sebab kita ini kan insan, manusia, yakni yang terdiri daripada dua elemen, ya. Yakni satu jasad, satu roh. Jasad ini boleh berubah, tapi roh tak berubah. Oleh itu kadang-kadang jasad dia nampak dah lama, dah tua, tapi jiwa muda. Itu memang ada maksudnya. Tapi jiwa muda pun istilahnya semangat nak lari, lutut sakit, akhirnya tak boleh sebab kuda dia tak larat. Istilahnya kalau disamakan, jasad itu adalah kendaraan kita, kendaraan roh. Kendaraan roh ni orang yang mengendarai jasad kita, mengendarai jasad kita. Yang rusak tu jasadnya, rohnya tak rusak. Oleh itu orang mati ni sama dengan orang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya orang mati tu kan matanya masih ada, telinganya masih ada, tapi tak boleh dengar sudah. Sebab kenapa? Sebab telah terpisah daripada jasad tersebut rohnya telah pergi. Maka dia tak boleh fungsi seperti sebelumnya, ya, roh. Para ulama mengatakan termasuk rahasia kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni Ar-Rahman, Allah Maha belas kasih di dunia. Ar-Rahim, Allah sifat belas kasih Allah di akhirat. Untuk apa? Untuk bagi tahu bahwasanya kita ada roh, ada jasad. Kita hidup di dunia memang, dan kita akan hidup di akhirat. Kena seimbang, kena balance antara akhirat dan paling kurang lah boleh seimbang. Paling kurang boleh seimbang. Bila kita bagi makan jasad kita, jangan lupa bagi makan roh kita. Jasad makannya nasi, tempoyak, durian, itulah jasad kita makan. Pizza, ni budak-budak sekarang Tilaf minumannya, itu jasad kita. Tapi macam mana kita punya roh makanannya? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan lupa baca hari-hari baca Al-Quran. Berapa ustaz yang kena baca? 100 ayat. 100 ayat. Sebab kenapa? Imam Sufyan As-Sauri berkata, termasuk tanda orang ni kering hatinya adalah rajulun yata'allamul Quran wa la yaqra' minhu fi kulli yawmin mi'atu ayah. Adalah seseorang yang belajar baca Al-Quran tapi dia tak pernah baca 100 ayat setiap harinya. Angkuh orang ini. Istilahnya seakan-akan dah tak perlu kepada Allah, tak perlu pertolongan Allah. Al-Quran ini firman Allah. Kita belajar Al-Quran, Masya Allah, tajwid, lepas tajwid makhraj, lepas makhraj kita tarannum pula, sedap dah semuanya. Lala sekali tak baca Al-Quran, angkuh awan. Kalau dah tahu tak baca. Dia katakan Muslim Sufyan As-Sauri, termasuk tanda keangkuhan seseorang atau kekeringan hati, kering hati seseorang adalah dia belajar Al-Quran akan tapi setiap harinya tak pernah lepas 100 ayat daripadanya. 100 ayat. Usahakan kita kena balance antara roh dan jasad. Macam mana nak seimbang antara roh dan jasad? Ya, tengok kalau kita makan zahir, batin kena makan. Kita baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah kalau berdoa sebelum makan, kemudian berdoa selepas makan. Kemudian kalau kita relax jasad kita rehatkan, mungkin dengan tengok TV atau pergi melancong, berapa kita habiskan masanya? 5 jam. Maknanya roh perlu 5 jam. Ini kalau boleh lah. Ini kalau mampu ni insya-Allah jadi wali semua nantinya. Jadi hari ini yang saya gunakan untuk jasad saya 5 jam. Maknanya roh kena ada 5 jam. Tak kisah dia buat apa nanti roh tu. Mungkin dia baca Quran, dia bertasbih, dia zikir. Selama 5 jam. Duit pun macam tu juga. Duit saya makan sedap ni di restoran ni, habis 130 atau habis 300 contohnya. Belum shopping lagi, habis 3000. Maknanya untuk akhirat juga semisalnya. Jadi dia habiskan duitnya untuk dunia dan dia
sisakan atau tabung juga untuk akhirnya sesuai. Paling susah kalau tukar tayar sini. Kereta tukar tayar 4 biji tukar tayar. Ini untuk dunia kita. Macam mana untuk akhirat? Dia jumlahnya berapa tayar 4 ni? Tengok kereta. Kereta biasa mungkin 1000, sedekah 1000. Kereta yang ni boleh mencecah sampai 10,000. 4 tayar. Bahkan satu tayar 10,000 pun ada. Ini orang jarang mampu. Kalau macam ni jadi zuhud dia, jadi warak, jadi wali cepat insya-Allah. Jadi antara dunia dan akhirnya dia seimbang. Dia seimbang. Baik. Dikatakan orang yang seorang mayat, ya. Mayat ini ketika dibawa daripada rumah ke kubur, ketika berada di kerandanya, dia telah ditanya 40 soalan. Tapi yang dikongsikan di sini bukan 40 soal semuanya, salah satunya saja. Yang pertama sekali ialah pertanyaan, ini soalan yang pertama. Ini soalan ketika dia diangkat, dibawa daripada rumahnya. Soalan yang pertama sekali ialah, wahai hamba-Ku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Kenapa engkau selalu perhatian dengan pandangan manusia kepadamu? Maksudnya apa? Maksudnya nampak tak kemas, dia kemaskan. Baju nampak tak lawa, dia buat lawa. Kemudian bau busuk, dia mandi, dia sucikan, dia mandi, dia pakai parfum semua. Zahirnya dia dipercantik. Allah tanyakan, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun ini memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu zahir kita, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, hati maksudnya, walaupun hanya 1 detik. Setiap hari kita bersihkan jasad kita, badan kita, tapi tak semua orang boleh dapat bersihkan hatinya. Boleh bersihkan hatinya. Hati masih ada rasa dengki, ada rasa takabur, masih merendahkan orang, meremehkan orang, suka mengutuk orang. Ini kotoran hati. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu dia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripadaku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku. Aku ni pandang kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah ni tak tengok pada muka awak atau jasad awak, pada pakaian awak, tapi melihat kepada hati awak. Tempat pandangan Allah tak selalu kita jaga. Padahal Allah Taala selalu buat ihsan kepada dia. Ini Ar-Rahman Allah. Walaupun orang ni mungkin tak pernah solat, Allah bagi hidup, Allah bagi sihat, Allah bagi rezeki. Bahkan orang kafir pun bagi rezeki. Ini bentuk Rahman, sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripadaku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Ini kutipan diambil daripada Injil di zaman di zaman Imam Ghazali, di zaman Imam Ghazali. Apakah engkau sebenarnya tuli? Maksudnya tuli, tak pernah dengar ke nasihat, tak pernah dengar ke ilmu tentang hati, dan tidak dapat mendengar lagi. Maknanya apa? Imam Ghazali di sini menyentuh tentang hati. Jangan biarkan kita benci kepada orang berterusan. Orang yang ada benci nantinya akan ada dengki. Bila dah dengki itu hasad. Al-hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Orang yang dengki ini akan sifat dengki tadi akan makan amalannya, seperti yang sudah kita kongsikan, amalan ibadahnya. Sebagaimana api akan memakan, sebagaimana api boleh makan kayu. Dengki tak boleh kita bela. Sifat takabur, sifat sombong, istilahnya. Sombong tu apa? Sombong ni batrul haq wa ghamtun nas. Sombong tu adalah batrul haq, tidak menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini sombong. Sombong tu bukan pakaian cantik atau pakai kendaraan mewah, pakai kereta besar, tak mesti orang ni sombong. Wah, ini pergi masjid saja pakai kereta besar ni,
sombong orang ni. Tak semestinya. Kadang dia tak ada kendaraan lain, nak buat macam mana? Dia satu je kereta dia, kereta Ferrari contohnya. Pergi masjid selalu guna Ferrari. Orang lain berkata nak tunjuk ni, nak show off ni, nak tunjuk dia ada Ferrari. Padahal memang dia nak pergi masjid tapi tak kendaraan lain, tak ada kendaraan lain. Kita je suuzon. Tapi hakikat daripada sombong adalah batrul haq. Bila diberi nasihat, bila dapat kebenaran, dia tak terima. Tak, awak tak betul, saya yang betul. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada penyakit hati. Bila merasa hati ini ada kebencian, ada kesombongan, ada ujub, ada sum'ah, masih mencari perhatian manusia, maka lawan dan usaha untuk menghilangkannya. Hasud, dengki, cara menghilangkannya adalah doakan yang kita benci tadi. Kita tak suka kadang ada orang yang lebih daripada kita. Cari alasan macam mana dia salah dalam perbuatannya. Tak suka orang macam ni, jangan dibiar sifat seperti ini. Tapi macam mana cara mengobatinya? Mendoakan dia dengan doa yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umurnya, misalkan didoakan yang baik. InsyaAllah Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di dunia, dijadikan kita penghuni-penghuni Jannatul Firdaus nanti. Sesiapa yang ingin menjadi penghuni Jannatul Firdaus boleh rujuk surah Al-Mu'minun ya. Di sana ada kriteria penduduk Firdaus. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nanti mungkin ada tafsir, boleh ditengok di Al-Quran surah Al-Mu'minun. Jannatul Firdaus ni jannah, yakni surga tertinggi nantinya, yang akan berjiran dengan kita di sana al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jiran-jiran kita para anbiya, para nabi, siddiqin, syuhada, para syahid dan sholihin. Ada peluang kita masuk Jannatul Firdaus? Ada. Sebab Al-Quran itu kekal selamanya dan Allah beri kriteria dalam surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu taat kepada Allah, sentiasa sihat wal-afiyah dan panjang umur insya-Allah dalam ketaatan, dalam kesihatan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, menyembuhkan sakit-sakit kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akilla ta'ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.